Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, Waalaikumsalam. alhamdulillah. Okey, kita ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 orang. So, kita minggu ni minggu last. Minggu depan kita cuti seminggu sempena dengan cuti raya haji. So, yang cikgu paparkan dalam slide ni, ini adalah yang kita dah sentuh pada minggu lepas. Satu kelas penuh yang cikgu sentuh hanya pada bahagian papan agihan. Okey, kan cikgu ajar itu kita ada dua bahagian. Okey, sebelum cikgu masuk yang baru, kita ada dua bahagian, iaitu satu, yang mana masuk tahu lah depan semalam. Okey, satu ni dekat mana? Dan ni kat mana? Dalam rumah. Okey, yang ini adalah dalam rumah. Kan? Ini namanya kita panggil apa? Ni semua ni kita panggil papan, dalam bahasa Inggeris dipanggil DB, distribution board, ataupun bahasa Melayu dipanggil papan agihan. Semua elektrik, peralatan elektrik kamu ataupun soket kamu, switch kamu semua datang daripada sini. Okey, yang sini adalah di luar rumah. Okey, macam cikgu ajar minggu lepas, kalau berlakunya kerosakan di luar rumah, kamu kena panggil TNB. Kalau dalam rumah, kamu kena panggil wireman untuk baiki kerosakan yang berlaku. Okey, ni cikgu dah cerita dah, cikgu tak nak cerita lagi So hari ni cikgu nak kita belajar setiap komponen, apa fungsi A, apa fungsi B, apa fungsi C, sampailah apa fungsi F. Okey, sebab kemungkinan, sebab benda yang kerja khusus berkaitan dengan pendawaian ni selalu dah 2 kali dah kena. 2018 sekali, budak 2019 pun kena sekali. 2021 cikgu tak pasti. 2020 tak ada. Kemungkinan besar boleh kena pada kamu juga. Dan andai katalah kalau kena, kos dia tinggi. Itu je lah. Sekolah dia bagi satu bajet untuk satu pelajar adalah RM40 sahaja. Okey? Tapi kos dia hampir RM80. Kemungkinan besar kamu kena tambah ataupun kita cuba mohon kepada PIBG. Tapi sekarang masalahnya PIBG pun duit tak ada. Okey? Alright, kita pergi pada komponen yang pertama. Kotak simpang. Okey? Kotak simpang bermaksud berfungsi sebagai litar masukan AU, juga dikenali sebagai unit penyambung. Okey, cikgu dah cerita minggu lepas. Apa kelebihan kotak simpang ni? Tujuan kenapa dia buat macam ni, kotak simpang ni? Kenapa dia buat macam ni? Ingat tak minggu lepas cikgu ajar? Kotak simpang ni, sebab bila kita buat pendawaian, seboleh-bolehnya kita tak akan matikan bekalan kuasa. Okey, kalau tidak, contohlah katakan kamu nak buat pendawaian baru dalam rumah. So kamu panggil TNB, TNB putuskan elektrik satu taman. Okey, dia putuskan elektrik satu taman, kamu rasa apa orang taman kata? Rasa. Cikgu rasa ada di bakar rumah kamu. Datang, kau hajar punya korang. Rumah kau punya pasal, rumah aku tak ada elektrik. So, dia tak boleh buat macam tu. So, cara mudah TNB tak nak matikan tenaga elektrik, dia gunakan kotak simpang. Kan? Macam cikgu ajar minggu lepas, dalam kotak simpang ni, okay, dia ada dua bahagian. Okay, katakan ni tempat masuk wire, ni wire in. Okay, ada satu lagi, ini untuk wire out. Okay, ni ada macam plate untuk sambung dia. So, dia letak wire in dekat sini, letak wire out dekat sini, kemudian dia tutup. Dia tutup, dia ikat skru, automatik wire ni dah bersambung. So, perlu tak putuskan bekalan elektrik? Tak perlu. Bahaya tak? Tak bahaya. Sebab apa tak bahaya? Kalau tak ada kotak penyambung, kamu kena sambung macam mana? Kalau tak ada lah. Kebiasaannya, kalau wire kamu nak sambung, kamu nak buat apa? Ada dua kaedah kan? Satu kaedah, katakan ni wire kan? Wire, ni wire dua. Kamu sambung macam mana? Kamu rapatkan dia.
Okey, kamu pintal, kamu tape dengan hitam, yang black tape tu. Pasal kan? Biasa orang buat kan? Yang kedua, cara kedua, kamu pakai connector. Betul? Masuk sini, masuk sini. Betul? Ada dua cara kan? Okey, untuk wire TMB, kedua-dua cara ini tidak dibenarkan dibuat. Kalau yang ni confirm tak boleh. Kamu nak pintal wire, nak pintal macam mana? Elektrik ada. Takkan kamu nak pegang. Sebab tu tak boleh. Yang ini boleh, tapi tak ada konektor yang besar. Konektor semua comel-comel. Untuk arus yang rendah boleh. Untuk arus tinggi tak boleh. Sebab tu dia perlukan dinamakan kotak simpang sebagai litar masukkan AU, juga dikenali sebagai unit penyambung. Nak sambung wire tanpa kita putuskan bekalan elektrik. Okey. Yang kedua, fuse perkhidmatan. Okey, fungsi fuse kena ingat. Okey, fuse akan bertindak sebagai perlindungan arus lebihan. Okey, itu fungsi fuse. Sebab apa dia nak lindung arus lebih ni? Contohlah. Okey, contoh katakan fuse ada yang 60 ampere. Tengoklah, ada yang 40 ampere. Okey, apa peranan fuse ni sebenarnya? Kalau yang Cikgu ajar minggu lepas dah. Apa peranan fuse ni? Dia nak protect siapa? Fuse ni. Sebenarnya fuse nak protect siapa? Protect wire. Dia nak protect wire. Okey, contohlah katakan kalau fuse ni 40 ampere. Okey, contoh kan. Wire yang disambung di sini, kemungkinan saiz dia adalah 6 mm. Okey, kalau 40 ampere. Contoh tapi ada cikgu tak pasti nilai dia berapa lah, tapi ni cikgu cikgu hanya buat andaian. Cikgu tak ingat berapa saiz sebenar kabel. Contoh kalau 60 ampere, katakanlah ini cikgu buat andaian nanti kan tiba-tiba ada, bila cikgu share kat YouTube, kau ada buka apalah cikgu nak ajar salah. Cikgu buat andaian kalau 60 ampere, mungkin wire yang dipakai adalah 8 tak ada, dia ada 10 mm. Okey, kalau pakai 60 ampere fuse, dia kena pakai wire 10 mm. Okey. Contohlah katakan rumah kamu pakai 40 ampere, kan? Bila kamu pakai 40 ampere, rumah kamu penggunaan elektrik dia lebih daripada 40, kadang-kadang mungkin sampai 50 ampere contohlah. Bila kamu pakai 50 ampere, apa jadi pada fuse? Bila kamu pakai 50 ampere dekat rumah, apa jadi pada fuse? Fuse akan terputus. Okey, fuse terputus. Sebab dalam fuse, okey, ada satu dawai halus. So kalau arus tinggi mengalir, kan panas jadinya. Okey, dawai ni akan putus kalau lebih. So kamu malas nak pening-pening, kamu tukar fuse ni kepada 60 ampere. Okey. Kalau rumah kamu pakai 50 ampere, fuse putus tak? Tak. Sebab? Dia masih dia punya bawah lagi. Bawah daripada nilai dia, betul. Tapi apa masalah yang akan berlaku? Apa masalah akan berlaku? Fuse tak putus. Masalah akan berlaku pada apa? Kamu kena respon ke cikgu. Kalau kamu tak respon, kamu nak tahu macam mana. Sebab ini peluang untuk kamu belajar tau. Okay? Benda ni banyak untuk umum tau. Bukan setakat untuk kamu belajar AK je. Apa akan berlaku? Kalau kamu tukar fuse patutnya 40 ampere, asyik terbakar je cikgu. Wireman tu tukar 60 ampere cikgu. So apa akan berlaku di kemudian hari? Kalau arus yang kamu pakai masih lagi 50 ampere. Dia kalau berlebihan dia tak protect dah. Satu, betul, dia tak protect dah. Apa masalah dia tak protect? Apa masalah akan berlaku kalau dia tak protect? Apa masalah dia akan berlaku? Apa masalah dia akan berlaku? Wire panas. Wire panas tak apa. Wire panas lama-lama jadi apa? Terbakar. Lebu. Maksud dia punya penebat lebu kan? Maksud dia
wire 6mm ni dia mampu tahan setakat 40 amp. So kalau lebih 40 amp, wire ni akan panas. Betul, wire ni akan panas. Sebab tu kalau kamu tengok, kalau kamu tak percaya, kamu cuba kamu ambil extension wire. Okey. Jangan cari wire yang besar-besar tau. Extension wire yang kecil-kecil lah. Kamu pakai dekat striker. Kamu sambung dekat striker, kamu pakai striker dan kamu pegang wire yang extension wire tu. Adakah wire dia panas? Kalau wire dia panas, maksud dia kabel tersebut dah tak mampu nak tampung arus. Tapi dia tak terus putus. Okey. Dia akan benarkan juga, tapi lama-kelamaan bila panas, penebat tu dia buat daripada apa? Penebat dia buat daripada apa? Penebat buat daripada apa? Getah. So getah kena panas lama-lama dia jadi apa? Cair. So bila cair, terdedah tak wire? Terdedah. So wire terdedah. Kalau kamu terpegang, kena kejutan elektrik. Tapi kalau terdedah, kena pula pada wire neutral dengan live bercantum, dia akan trip. Akan berlaku letupan. Sebab tu bahaya. Dia jangan main tukar suka-suka hati. Tapi wireman, dia nak mudah kan. Nak mudah dan kamu pun nak murah. Okay. Kalau kamu masih pakai 40 amp, setiap hari kamu kena tukar fuse. Sebab bila kamu pakai maksimum, dia akan blow. Kan? Tapi kalau kamu pergi TMB marah tau. Sebab apa TMB marah? Nyusahkan dia satu. Sebab yang ini yang boleh tukar TMB saja. Orang biasa wireman tak boleh tukar. Tapi wireman menipu boleh tukar. So bila TMB datang, dia tengok kenapa kamu tukar 60? Jawablah sendiri. Wireman dia dah belah dah. Okay. So TMB akan suruh kamu upgrade kepada kalau lebih 3 fasa contohnya. So 3 fasa kos dia tinggi. So nak murah, kamu suruh wireman tukar fuse. Tapi resiko dia bahaya. Okay. Boleh? Boleh. Bagi yang ketiga. Ini semua orang tahu meter. Nak mengambil bacaan tenaga elektrik yang digunakan supaya boleh buat pengiraan berapa nilai yang kamu perlu bayar. Okey, dia dikira 1 kilowatt jam. 1 kilowatt jam. Berapa? Kalau kamu pasang dekat meter dekat bil elektrik kamu, 200 pertama dia kali dengan 0. Berapa? 21 sen kot. Dia murah. Tapi lagi banyak harga lagi mahal. Kan? Betul? Tak tahu. Kalau kamu pakai katakan lepas 200 katakan 100 yang kedua. Mungkin kamu kena bayar. Ni cikgu tak ingat cikgu main bantai tau. Mungkin katakan 50 sen. 1 unit kena bayar. Lagi banyak kamu pakai katakan 100 unit kedua. Mungkin kamu kena bayar 60 sen. Lagi banyak kamu pakai, harga yang dikenakan lebih mahal. Soalan cikgu, kenapa? Dia guna bahan bakar untuk perbarui. Sebab kita nak menjana tenaga elektrik, kita memerlukan kos. Di samping memerlukan kos dan dia juga mencemarkan alam sekitar. Sebab tu TMB membuat kempen, buat kempen jimat tenaga elektrik. Itu meter kilowatt jam. 3 komponen ini berada di luar rumah. Iaitu kotak simpang, fuse perkhidmatan, meter kilowatt jam. Berada di luar rumah. Kalau kamu perasan yang ini kan, nanti kamu tengok dekat, kalau rumah kamu rumah perumahan, dekat dinding depan rumah tu, kalau rumah kamu rumah teres katakan ni dinding depan rumah, kamu akan nampak wire ni rumah kamu. Ni rumah orang nombor 2. Dia lalu. Perasan tak? Ni rumah nombor 3. Mungkin ni tiang. Tiang masuk rumah mula-mula sekali. Lepas tu dia akan lalu semua rumah. Perasan tak? Kalau rumah kamu rumah teres. Kalau tak perasan, lepas ni, habis kelas, kamu pergi kat luar, kamu tengok kat dinding depan rumah kamu. Kalau rumah teres kalau rumah banglo, rumah sebiji tak ada. Kalau rumah semi-D pun dia pecah 2, tak nampak. Tapi kalau rumah teres, dia bersambung. Dan penyama neutral ni dia pasang kat sini. Rumah kamu dia tap kat sini. Ni penyama neutral. Dia bawa ke bawah. Ni pun ada penyambung neutral satu. Ni pun ada penyambung neutral.
Penyambung neutral pula. Kotak simpang, sorry. Dia kotak simpang. Lambat kau, Adi. Okey, kotak simpang. Maksud dia nak tap wayar utama masuk ke mana? Ke sini. Okey. Ini kotak simpang. Ini yang cikgu sebut tadi dekat dinding. Ini dekat dinding rumah kamu, dekat dinding. Okay, ini dekat dinding. Nanti lepas kelas kamu tengok. Memang ada satu wayar. Kalau rumah teres rumah banglo tak ada sebab kamu sebiji je. Rumah semedi pun tak ada sebab dia pecah dua. Tapi rumah teres kamu tengok dia ada wayar dekat atas tu. Dekat dinding depan bahagian atas dan kamu akan jumpa kotak simpang. Okay. So dia akan tap. Kotak simpang tu tap wayar masuk ke dia pecah dua. B. Yang ini apa? Ini adalah fuse. Ini adalah neutral. Sebab wayar elektrik paling asas wajib ada berapa wayar? Mesti ada 2 wayar. Iaitu satu wayar live, satu wayar neutral. Mesti ada. Cikgu, wayar bumi mana cikgu? Dekat tiang elektrik tak ada wayar bumi tak ada TMB bagai wayar bumi. Wayar bumi mula dekat mana? Wayar bumi hanya mula dalam rumah kita sendiri. Wayar bumi setiap rumah lain-lain. Okey? Rumah cikgu, wayar bumi cikgu sendiri. Rumah orang sebelah, wayar bumi sendiri. Maksud dia wireman masa buat pendawaian, dia akan buat wayar bumi sekali. Bukan kerja TMB. TMB hanya bagi wayar live dengan wayar neutral sahaja. Okey, jelas? Dan masuk meter. So meter ni bila elektrik masuk, maka dia akan kira lah. Macam mana kamu nak tipu meter ni? Nak bagi, ada orang letak air dekat, apa nak? Letak air lah kan? Kan? Letak magnet lah kat sini kan? Apa nak dekat meter luar tu? Tapi benda tu tak berkesan. Tapi sekarang ni ada satu, cikgu tak pastilah, cikgu tak tengok. Dalam dia keluar dekat TV, ada satu teknologi tu, dia kata pakai magnet sampai dekat mana cikgu tak perasan lah. Dia kata boleh kurangkan tenaga elektrik. Tu cikgu pernah buat. Cikgu Ustaz Wan jual. Okay. Ya hampirnya dia jual sampai rosak ALCB cikgu. Sebab magnet dia akan menarik coil dalam tu. Menyebabkan bukannya lagi kurang, dia menyebabkan dita pintas. Lagi bahaya. Okay. Apa cara kamu nak kurangkan elektrik? Cara menipu. Cara betul memang tak ada. Korang ni asyik keluar masuk. Kejap Zaran left. Lepas tu masuk balik. Adil left. Ini internet semua masalah ni. Okay. Apa cara nak menipu? Apa cara? Sambung. Fikir. Cikgu ajar cara jahat. Macam mana Bodam? Ya, rajin bercakap Bodam. Yang lain tak rajin pernah bercakap. Apa cara nak menipu? Tapi jangan buat. Salah. Kena tangkap, denda lagi banyak daripada bayar bil elektrik. Tapi kalau nak menipu, ada cara dia. Macam mana buat? Sebab meter ni kita tak boleh usik bila kamu usik, kamu dah salah. Tapi ada orang usik. Apa cara kita nak buat nak jimatkan tenaga elektrik? Cara menipu. Tapi berdosa. Duit tu jatuh haram. Apa cara dia? Sebab cikgu tanya kamu nak menipu ni. Sebab kamu nampak macam muka baik semua, konon je lah. Nishan, apa cara nak menipu Nishan? Bab elektrik ni Nishan. Joel, cikgu saja. Dia bukan kat something lah dekat benda. Itu menipu, tak payahlah. Tak payah menipu. Tak adanya. Letak air, letak magnet, serupa je. Cepat kita tanya, apa cara nak menipu? Kalau kamu ada ilmu, kamu boleh tipu dia. Sebab tu saya sebut, ada ilmu, kita boleh menipu, dan ada ilmu, kita tak boleh kena tipu. Apa cara? Kita fikir. Cepat, Hakim, Joel, Fahrin. Respon. Apa cara nak menipu? Ingat, elektrik dia macam air. Tak boleh fikir. Ataupun Bodam seorang yang ada, lain semua tak ada. Lepas tu cikgu suka panggil Fahrin. Fahrin, Ya. ada jawab. Cikgu tanya, apa cara nak menipu? Cikgu nak tanya kamu, cikgu nak ajar kamu menipu ni. Bukan senang nak cari cikgu ngajar menipu tu. Tak ada. Pandai menipu tu. Ya, kamu pandai menipu. Apa cara nak tipu? Ikat elektrik tu. Okey. Cari orang yang boleh menipu. Okey, macam ni kan. Ingat elektrik ni, kamu nak faham konsep elektrik, dia macam air. Okey, cuma bezanya air, kalau berlakunya kebocoran, kamu nampak tak katakan ni pipe air kan? Okey, ni pipe air kan?
Kalau berlakunya kebocoran, kamu nampak tak air keluar? Air akan keluar Nampak. kan? Okey. Tapi elektrik, kita tak nampak. Bila masa kita tahu ada elektrik bocor? Ada spark. Spark tak nampak. Spark dia akan trip terus. Okey, satu spark lah. Okey, itu kalau nampak jelas itu spark. Spark kalau dia sentuh dengan neutral tau. Kalau dia saja tak ada keluar spark tau. Okey, apa cara nak tahu elektrik tu dah ada arus bocor? Apa dia? Yang pen tu. Itu pen. Tak, cara nak tahu, kamu nak tahu macam mana, ada arus bocor lah. Apa cara kamu nak tahu? Okey, cara dia mudah je. Kamu pegang dia, kamu kena kejutan elektrik. Contohlah katakan kamu pasang TV. Kan? Kamu pasang TV, kamu pegang. Tapi kalau body plastik tak ada masalah. Sebab tu kenapa TV dia buat body dia plastik. Katakan satu peralatan yang dibuat daripada besi keluli kan. Benda yang pengalih haba. Pengalih elektrik kan. Bila kamu pegang je peralatan elektrik tu, kamu terasa macam ada kejutan elektrik. Maksudnya adalah arus bocor. Kita tak nampak, tapi bila pegang, ada elektrik. Pegang sikit, ada macam, kan biasa kamu kena elektrostatik. Pernah kena elektrostatik? Short. Yang short kecil tu, kamu pegang troli, ada elektrik lah. Kalau kamu pegang tu ada elektrik, maksudnya ada arus bocor. Okey? Soalan cikgu lagi. Kalau arus bocor cikgu, jenuh lah macam tu cikgu. Apa masalah sebenarnya kalau arus bocor? Selain pada kalau wire tak koyak. Bila kamu pegang petang elektrik, kamu rasa macam ada kejutan elektrik, apa punca dia sebenarnya? Tak cukup tahu, elektrik. cikgu. Bukan tak cukup elektrik. Sistem pembumian tak bagus. Faham? Sebab tu tujuannya pembumian. Kalau ada kebocoran arus, dia akan alirkan arus ni pergi mana? Pergi masuk bumi. So kamu tak adalah kena. Tapi kalau pembumian kamu tak bagus, arus itu berlega-lega kat barang elektrik kamu. Sebab tu kamu pegang, kamu kena kejutan elektrik. So kena check wire bumi kamu okey tak? Pembumian kamu okey tak? Itu maksud dia. Okey? Itu yang cikgu cuba kait-kaitkan elektrik dengan air. Okey, contoh katakanlah ini meter air. Pipe air. Kan? Pipe air ni kata meter lah. Ni meter. Dia ada macam turbin, air masuk. Bila kipas ni pusing, meter berjalan kan? Meter jalan, dia akan keluar sini. Lagi banyak air masuk, lagi laju kipas terpusing betul, turbin terpusing, maka lagi laju lah meter tu bergerak betul. So apa cara nak kurangkan air tu masuk kat sana? Kecil kan itu? Ya? Kecil kan? Kecil kan elektrik kamu tak cukup. Air kamu tak cukup lah kamu kecil kan? Kamu kecil kan memanglah. Perlahan. Tapi air kamu tak cukup. Mandi air meleleh. Kuat lagi air kencing. Apa cara kamu nak kurangkan air masuk dalam meter? Supaya tak pergi meter. Meter tu bergerak slow. Tapi kamu berapa air banyak. Slow dia. Ni cerita nak ngajar menipu ni. Tapi meter slow je. Elektrik sama je. Apa cara dia? Ini kalau kamu nampak air. Apa cara nak kurangkan air? Lampu padam. Tank itu. Ya? Tank. Tank apa? Pakai tank lah. Macam air boleh pakai tank. Orang ni slow sikit. Atau apa kesusahnya? Pintaskan je lah. Betul. Pintas. Kamu buat satu pipe lain kat sini. Sambung pipe lain. So air mengalir, ada masuk kat sini sikit. Tapi banyak masuk sini. So yang masuk sini sikit, yang masuk sini banyak. So bila masuk ni sikit, meter slow tak? Slow. Sebab banyak lalu kat sini. Yang banyak lalu ni tak masuk meter. Elektrik boleh pintas yang tu? Boleh. Tapi salah. Itu je cakap, benda ni salah, jangan buat. Tapi ada orang yang berani buat. Kalau TMB tak perasan, tak ada masalah. Tapi kalau TMB tengok rumah kamu ada 10 biji aircon, kan? Rumah aircon sampai 5 biji. Tapi bil elektrik RM30. Dia jadi pelik tau. Takkan bil elektrik RM30? So dia mula. Ini mesti ada something dia buat ni. So bila dia check, dia buka meter, tengok belakang wire bersambung. Sia-sia kena saman. Ni banyak orang buat. Tapi dia orang pandai jugalah. Kan? Dia tak adalah bagi banyak sangat elektrik tu turun. Mungkin dia akan kurangkan katakan sebulan 400. Dia buat elektrik mungkin dalam 200 lebih, separuh. Tak adalah banyak sangat. Tapi masih jimat. Tapi cara ni salah. Dan duit yang kamu dapat itu, dia akan jadi duit haram. Cara salah, jangan ikut. Faham?
Jangan ikut. Kamu ikut cikgu berdosa sebab cikgu ajar. Okay? Cikgu ni cuma tunjuk cara orang menipu. Supaya kamu tak kena tipu dengan wireman. Kadang wireman nanti kata, you nak tak jimat elektrik? You bayar I 300, saya buat. Kau dengar, okey lah. So, kamu bayar 300. Nanti at the end yang kena saman, kamu, bukan dia. Dia belah. Dia kata, tak ada, saya tak ada buat. Bukti tak ada. Kamu kata, kamu dah buat. Tak ada. Kan? So, risiko pada kamu sebab benda ni, dia orang boleh tipu. Faham? Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, kita pergi itu pada di luar rumah. Komponen. Ada 3 komponen je. Iaitu kotak simpang, fuse perkhidmatan dengan meter kilojam. Okey, kita pergi pada dalam rumah. Okey. Kalau kamu dapat bayangkan, nanti lepas ni kelas kamu tengok rumah kamu. Okey. Pada papan agihan kamu, ada yang pertama, tapi dia banyak jenis tau. Okey, ada banyak jenis. Okey, yang ini dipanggil suis utama. Tak ada rupa suis pun cikgu. Kan? Mana suis cikgu? Tapi ini dinamakan suis utama sebab di dalam ni adalah, kalau kamu tarik benda ni, okay, kamu tarik ni, dalam ni ada fuse. Tapi dia dipanggil suis utama. Kamu tengok nilai dia berapa? 32 ampere. Yang dekat TMB tadi, kebiasaannya dekat TMB yang wire ni, okay, ni ada fuse juga kan? Fuse ni kebiasaannya sama ada 40 ampere atau 60 ampere. Sebab tu kalau kamu tengok wire dekat luar tu, wire yang daripada tiang elektrik nak ke meter lebih besar berbanding yang masuk dalam papan agihan kamu. Sebab arus yang dalam papan agihan dia lebih kecil. Ini dia pakai suis utama 32 amp. Tujuan dia sama juga, nak mengawal arus lebihan supaya dia dapat protect wire. Dia bukan nak detect kilat tau. Dia arus elektrik kalau berlebihan. Kalau 32, rumah kamu pakai 40, okay, dia akan putus. So dia akan protect wire dan juga peralatan elektrik rumah kamu. So ni yang pertama, suis utama. Boleh? Okay, yang kedua, tak respon juga korang ni. Yang kedua adalah dipanggil RCCB. Ni ada banyak nama lah. Ada orang panggil ELCB, ada orang panggil RCCB. Okay, kita pakai ikut buku teks. Okay, lepas ni ada ELCB. Orang panggil ELCB. Ada orang panggil MCCB pun ada. Okay, so dalam buku teks dia pakai RCCB. Kau nampak komponen ni? Okey, kat sebelah dia tadi adalah, ni adalah suis utama. Okey. Yang cikgu macam rumah Yus hari tu. Yang Yus tunjuk, ingat tak yang datang minggu lepas? Yus ambil gambar rumah dia kan? Rumah dia tu zaman Jepun, orang tak pakai dah hopi tu. Orang pakai satu tempat semua. Rumah dulu dia asing. ELC apa, RCCB asing, suis utama asing, MCB asing. Dia pecah-pecah kan. Tapi rumah sekarang dia buat sekali. Okay. So sama juga, berfungsi memutuskan bekalan secara automatik apabila berlaku, ni yang penting ni, cuba ni, litar pintas atau kebocoran arus elektrik. Okay. Litar pintas selalunya berlaku apabila, apa maksud litar pintas? Okay, litar pintas. Katakan kalau rumah kamu kan, kamu tolak jatuh. Kan? Pernah kena tak? Pernah. Tolak jatuh. So, langkah pertama sebelum panggil wireman, kamu tutup semua MCB. Tutup semua. Okay, tutup semua, baru kamu on yang ni. Pak, on. Kalau tak boleh juga, kan, kamu telefon cikgu, saya dah tutup semua MCB cikgu. Tapi tolak RCCB tak boleh naik cikgu. Dia tolak, dia jatuh. Kemungkinan besar ada berlaku litar pintas. Sama ada pada komponen elektrik kamu ataupun pada pendawaian kamu. Litar pintas bermaksud sama ada live jumpa neutral
Okey, ataupun neutral jumpa dengan bumi. Dia bertemu, ada wire bersentuh. Live dengan neutral kalau jumpa confirm memang akan tak boleh on. Trip lah dia. Okey? Cara nak check macam mana, itu panjang cerita dia. Tapi sekarang ni fungsi RCCB dia nak protect litar pintas ataupun kilat. Kan biasa kalau kilat kuat kan ni jatuh. Sebab tu cikgu sebut minggu lepas kan. Okey, kamu kena check, kita kena check benda ni selalu. Paling kurang sebulan sekali tekan butang kuning ni. Okey, kalau dia tak jatuh, maksud dia RCCB kamu rosak. Kalau berlaku litar pintas, dia tidak boleh berfungsi, menyebabkan wire kamu terbakar. Lagi bahaya. Ataupun kalau ada kilat yang kuat, dia tak jatuh. So peralatan elektrik kamu akan rosak. Cikgu. Ya. Kalau kilat cikgu, dia masuk kat mana cikgu yang dia boleh detect tu? Dia masuk ke mana? Dia akan masuk ke ni, wire live. Ni neutral. Satu live, satu neutral. Bila dia masuk dalam ni ada macam coil tau, ada coil. Dia ada dalam konsep elektromagnet dalam tu. So bila adalah dia punya cerita ni, tu cerita lain pula, detail. Maksudnya kalau arus berlebihan dia akan trip, dia akan jatuh, dia akan tendang balik tau. Adalah konsep dalam tu. Sebab kilat nilai arus yang teramat tinggi. Tapi walaupun kita ada RCCB, peralatan elektrik terosak juga. Kenapa cikgu? Cikgu kata RCCB dia akan detect kilat cikgu. Tapi TV saya meletup juga cikgu. Sebab kilat ini terlalu pantas. Kan? Cuma kata tengok ni kepekaan dia 100 mA je. Kilat laju sangat. Dia dah lalu baru orang ni jatuh. Bukannya sebelum dia dah jatuh. Dia dah lalu baru jatuh. Kalau tak lalu dia tak jatuh. So dah lalu jatuh dia tembaklah peralatan elektrik rumah kamu. Cikgu. Ya. Kalau yang kilat tu kena kereta macam tu, apa jadi kat kereta tu cikgu? Sistem dia akan rosak ah. Tengoklah kalau sistem, tapi jarang kilat tembak kereta. Kalau yang kereta sekarang yang ada sistem elektronik yang banyak, dia akan rosak. Sistem elektrik akan rosak. Tapi kalau kereta yang biasa, dia tak ada apa. Tapi biasanya kilat, dia akan cari tempat-tempat tinggi tau. Dia jarang tembak tempat tinggi dengan lapang. Sebab tu jangan, bila kilat, jangan main kawasan lapang, jangan main pada tempat-tempat yang tinggi. Yang paling selamat tu dekat mana? Dekat tiang elektrik. Kenapa? Kenapa? Tiang elektrik. Sebab banyak elektrik kan. Sekejap. Apa salah? Apa salah? Ada bertegur depan ke bawah pokok pun kena elektrik juga kan? Ya, sebab pokok tu tinggi. Dia tembak pokok. Dan kita dekat mana? Yang baru ni kat India. Dekat mana Dekat mana ke dalam berita baru ni? 70 orang mati kena kilat. Kita kalau kena tepat kilat, kan? Kalau kena tepat tau. Maksudnya kamu jalan kat padang, kamu main bola tu, tiba-tiba kilat tu memang tembak, pap kena kat kamu kan? Memang kamu dah sampai ajal, kamu akan lebu tau. Kamu tengah debu je. Yang mati tu kebanyakannya bukan tepat kena pada kilat. Dia kena serpihan. Contoh macam dia tembak dekat tiang gol, dia punya charge elektrik tu kena dekat orang. Itu je. Kalau kena tepat, selamat kita. Sebab tu nilai wotan pada kilat tu terlalu tinggi tau. Sebab tu dia bahaya. So ELCB, RCCB dia melindungi kita daripada renjatan elektrik. Ni ada nilai ni 40M, 60M ni. Okey, tengok pada rumah kamu. Dia ada banyak jenis tau. Sebab dia bergantung pada saiz wire. Okey, itu RCCB. Boleh? Nanti balik. Nanti balik. Ya. Test, tekan button tu. Tapi sebelum tekan button, make sure siapa tengah buat kerja pakai komputer tu janganlah. Cakap lu, mak, saya nak test. Cikgu suruh test. Kalau test jatuh, okey. Kalau test tak jatuh, sama ada sistem pembumian kamu dah tak okey, ataupun kamu punya RCCB ni dah rosak. Kena tukar yang baru. Kalau tidak, rumah kamu berisiko untuk berlakunya litar pintas yang boleh menyebabkan berlakunya kebakaran ataupun kamu boleh kena renjatan elektrik. Contohlah katakan kamu ada litar pintas kan, tapi
RCCB tak trip, kamu pegang benda tu, kamu kena kejut elektrik. Sebab tu dia bahaya. Tapi orang buat tak kisah, orang buat bodoh je, rosak lantak. Sebab benda ni bukan mahal pun, benda ni dalam RM40, 40 lebih je. Okay? Boleh? Oh, jadi Itu, tu. ya? Jadi tu. Jadi apa? Apa yang jadi? Tekan Jatuh. tu dia padam hilang. Memanglah. Okey dah tu. Kalau kamu tekan dia jatuh, maksud dia RCCB kamu tu berfungsi. Maksud cikgu, siapa tekan butang kuning tu, okay, dia tak jatuh, maksud dia ada masalah, sama ada masalah pembumian ataupun masalah RCCB tu dah tak berfungsi. Sebab tu kena cek. Dia bahaya kalau tak berfungsi. Okey? Yang ketiga, MCB. Okay, MCB ni yang banyak ni anak-anak ni. Kalau kamu buka kamunya papan agihan tu, ada banyak MCB kan. Tengoklah rumah kamu. Kalau rumah kamu besar, mungkin kadang-kadang ada 10 biji MCB. Kadang mungkin ada setengah rumah ada 5, ada 6. Okay, dia tengok kepada beban rumah kamu. Okay, contohnya kamu lihat di sini, dia kata MCB berfungsi memutuskan lita secara automatik apabila berlakunya arus yang tinggi. Okay, contohnya katakan bilik kamu ada soket. Okay, ada soket, patutnya soket tu dia boleh tahan 16 ampere. Ni juga kita belajar pengiraan ni tu kan. Tempat ni. Yang kita belajar MCB 16 ampere, 20A, MCB 32. Ni MCB lah ni. Okay, contohlah rumah kita soket biasa standard 16 ampere. Tiba-tiba pada soket ni, okay, kamu malas nak keluar kos, kamu pasang aircon. Aircon 2.5 horsepower. Nilai arus dia lebih daripada 16 ampere. So, apa akan berlaku? Dia akan jatuhkan MCB ni. Tujuannya nak bagi tahu pada kamu bahawasanya arus yang kamu gunakan dah lebih. Okay? So, apa perlu kamu buat? Apa perlu kamu buat? Tukar apa? Tukar MCB kepada 32. Betul? 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 Tak. Kalau cikgu tukar, datang wireman, dia tengok, kamu cakap, ni, pakai aircon ni kan, lepas pakai sejam, si MCB jatuh. Kenapa Alah, ni senang je. Kau bayar aku RM20, aku tukar ni. So, benda ni RM4.80 sebiji. Okay, sebab upah datang apa semua, katakan dia cari kamu RM80. Tak, saya tukar ni insyaAllah tak ada masalah. So, dia tukar jadi 32 ampere. Memang tak ada masalah. Tapi apa masalah lain akan berlaku? Kemudiannya, bukanlah terus berlaku tau tak. Mungkin lepas tahun, kan? Mungkin lepas 6 bulan, barulah benda tu akan berlaku. Dia bukan immediately dia tukar, terus berlaku tak. Dia ambil masa. Apa akan berlaku? Ya? Apa terbakar? Wire terbakar. Wire terbakar, pandai. Wire ni. Sebab kalau 16 ampere, dia pakai 2.5 meter square, milimeter square. Okay? So, bila tukar 32, dia tak mampu nak tampung arus yang besar, yang tinggi. Wire ni lama-lama dia akan, penebat dia akan lebur, dia akan menyebabkan litar pintas. So, apa yang kamu kena buat bila kamu nak tukar pada 32 ampere, yang kamu kena tukar juga adalah wire. Wire kena tukar pada 4, wire lagi besar. Okay, tapi biasanya wireman ni, kita pun owner, dia tak nak keluar kos banyak, nak jimat. Memang boleh pakai, tapi untuk jangka masa panjang, dia akan berlakunya masalah. Dia tak, cikgu tak sebut, pakai terus trip. Tak. Dia akan ambil masa mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Tengok pada kualiti wire yang kamu gunakan. Kalau bagus sikit, mungkin lama sikit. Kalau jenis murah, cap ayam, mungkin cepat. Sebab tu, bahaya. Dia bukan elektrik, dia tak boleh make suka hati tau. Dia kena ikut spek. Kalau dia kata tak 6 ampere lah. Okay. So yang kita belajar tu kan. Ya. Maknanya lagi mahal lagi bagus ke? Apa yang lagi mahal lagi bagus? Maknanya contohlah kita tukar-tukar semua kan mahal kan. Jangan sebut lagi mahal lagi bagus. Tak. Dia bukan lagi mahal lagi bagus. Maksud dia kita kena ikut spek dia. Memanglah, katakan 32 ampere dia mahal sikit je, RM5.20. Tapi kabel 4mm dengan 2.5mm memang jauh beza lah harga. Kita tengok spek. Jangan nak murah,
tapi spek tak ikut. Dia bahayalah. Walaupun katakan wireman tu, biasa wireman akan cakap, kalau yang jenis jujur, cik, yang ini cik kena pakai 4mm, tapi 4mm wire memang mahal lah sikit. Kan? Katakan kos nak tarik point aircon baru ni, dia kata lebih kurang dalam 300. Tapi kalau cik, dia bagi option lain. Tapi kalau cik tak nak buat yang tu, pakai kat soket ni pun boleh juga. Saya tarik plug je kat soket ni. So kamu, aku nak keluar 300. Tak payah, pasang kat plug je dah. Kamu tak tahu. So at the end, masalah. Sebab tu, kena ada ilmu. Elektrik kena ada ilmu. Apa sahajalah kena ada ilmu. Okay, boleh So MCB, hafal yang ni, sebagai seorang wireman, macam yang sebut itu kan, dia tahu, kalau MCB ni 6 ampere, dia tahu mesti wire lampu atau kipas. Kalau dia tengok dekat DB tu, papan agihan tu, dia nampak je MCB 6 ampere. Kalau dia tutup yang 6 ampere, dia akan efek pada semua lampu dan kipas. Sepatutnya kalau wireman itu ikut spek. Okay. Sebab 6mm wire dia adalah lain. Okay. 6M untuk lampu dia pakai wire 1.5 mm square. Kalau 16 ampere dia pakai 2.5. Untuk soket dia pakai 2.5. Kalau untuk 32M untuk water heater dia pakai 4mm. Beza kabel. Sebab tu kalau wireman tu dia bantai semua 16. Kamu tak tahu mana satu MCB lampu, mana satu MCB soket. Itu satu. Yang kedua, kalau lampu tu, tapi biasanya lampu jarang ni lewat arus tinggi. Pakai banyak mana pun lampu tak banyak. Sebab tu kenapa lampu dia pakai 1.5mm. Dia tak pakai wire besar. Okay, boleh tak kalau lampu juga pakai 2.5mm? Boleh tak? Oh, boleh. Boleh tak? Bodam kata boleh. Zaran kata boleh tak? Zaran boleh tak? Boleh. Boleh. Ifan boleh tak, Ban? Saja panggil semua orang. Ifan? Boleh. Boleh. Kamu jangan ikut orang, Ifan. Kamu kena diri sendiri. Joy, boleh tak? Cikgu nak pakai wire lampu 2.5. Boleh tak? Joy tak dengar. Tak boleh, cikgu. Dia lampu banyak ke sikit je tu? Macam Tak payah. Soalan cikgu senang je. Boleh tak boleh? boleh lah kot. Boleh. Jangan ada kod. Itu tak confident. Boleh, cikgu. Okey. Boleh lah. Yang lain cikgu tak nampak. Cikgu tak nak buka yang lain. Okey. Boleh. Tapi apa masalah dia? Apa kelemahan, apa kekurangan dia? Boleh. Tak ada masalah. Kalau kamu pakai pipe lagi besar, wire lagi besar, tak ada masalah lah sebab kamu pakai arus kecil. Tapi dari segi apa? Rugi. Rugi kos. Kan? Pendawaian wireman dia akan rugilah. Patutnya boleh pakai kabel 1.5, dia bantai 2.5, rugilah wireman. Sebab wire 2.5 dengan 1.5 wire harga dia beza. Kalau dekat tak apa, tapi kalau jauh panjang, rugilah wireman. Sebab tu dia kena ikut spek. Okay. Tapi boleh tak aircon pasang pada 6M, 6A. Contohlah dekat rumah kamu kan. Kat rumah kamu MCB untuk 16 rosak. Yang ada kamu spare MCB 6A. Boleh pakai tak? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Nanti yang wire tu cikgu. Dia Tak ada masalah. Contoh kan. Ni kamu dah faham konsep dia. Sekarang ni MCB kamu adalah, cikgu padam dulu, 16. Okay, 16. Sekarang 20 lah. Dia 16 atau 20. Okay, ni MCB kamu. Okay, macam cikgu sebut, bila MCB 20M, saiz wire berapa? Berapa saiz wire? Kalau untuk soket, saiz wire berapa? Tadi boleh lepas cikgu sebut. Berapa? 2.5 mm persegi. Kalau untuk 20, C20, saiz wire 2.5. Okey. Kalau untuk 6, berapa? 6 adalah 1.5. 32, 4mm. Dia bergantung pada jenis MCB. Okey. So, sekarang ni MCB kamu rosak. Aircon kamu tak boleh pasang. Panas cikgu. Malam tak boleh tidur.
Nak beli malam-malam tak ada. Yang ada kat rumah kamu yang spare C6. Soalan cikgu, boleh tak pakai C6? Boleh tak? Boleh tidak? Ya atau tidak? Dua jawapan tak jawab. Ya tidak? Tak. Tak boleh, tapi jawab kena bagi alasan. Kenapa tak, Fahrin? Kenapa tak? Sebab Sebab Cikgu. ya, sebab Sebab dia akan putuskan data tu, cikgu. kenapa dia putuskan Lita, Joy? Sebab yang apa? Yang Ah. 2.5 tu dia boleh tahan untuk 16. Berapa 16 ampere, okey. Ha. Okey, bolehlah dekat-dekat lah. Cuma cara nak cerita tu tak berapa faham. Okey, maksud dia, aircon, contohlah aircon. Aircon mungkin dia pakai, mungkin lah. Katakanlah aircon dia pakai, biasa kalau aircon inverter sekarang buat, katakanlah, contoh dia pakai 10 ampere. Masa dia pakai C20 ni maksudnya 20 ampere tau. MCB tak ada masalah, betul? Tapi bila kamu tukar C6 ni 6 ampere. So bila pasang dekat aircon, MCB ni akan jatuh selalu. Sebab? Terlalu banyak arus. Sebab dah lebih. Dia kata boleh 6 je. Kau bagi aku sampai 10, aku jatuh. Aku bukan tahu wire tu 2.5. MCB tak tahu. Yang dia tahu bila arus mengalir lebih daripada 6, dia akan trip. So tak boleh. Mungkin boleh pasang aircon kejap, dalam masa setengah jam, pop, dia jatuh balik. So kamu tunggu balik, on balik. Buat sampai pagi. Lepas tu baru tukar lain. So dia tak boleh. Okay? Sebab tu elektrik, macam dia sebut, dia kena ikut spek. Bukan suka-suka main tukar. Tapi banyak wireman, okay, terutamanya kalau kamu tak kenal wireman tu, kamu jumpa dekat Facebook, kamu contact dia, dia datang sekali dan dia tak ada niat nak datang lagi rumah kamu. Okay? Dia tak ada niat, dia buat sekali lebih kurang, dia belah. Kamu tak kenal dia. Kan? Kalau masalah, pandai-pandai kau settle lah sendiri. Janji masa aku datang, masalah kau aku dapat selesaikan. Lepas tu, kalau kesan dia kemudian, itu lu panggil lah wireman lain. Kalau wireman yang kamu tak kenal. Ataupun wireman yang tak jujur. Yang tak ikhlas kerja, dia akan buat macam sebab dia nak dapat untung yang banyak. Ada cikgu pergi rumah kawan cikgu tau. Dia buat soket. Sebab kawan cikgu panggil cikgu. Cikgu tak pandai tapi boleh lah. Dia kata, Cikgu Alim, soket saya tak ada power, Cikgu Alim. So cikgu buka soket dia. Cakap patutlah tak ada power. Mana boleh soket pakai wire 1.5. Kan? Tak boleh. Sebab soket paling kurang 2.5. Kamu tarik kat soket ni, kamu tarik macam-macam benda. So sekarang ni mungkin dah ada wire yang putus dalam sepanjang-panjang casing dia pasang tu. Cikgu tak tahu mana satu yang putus. Tapi juga bila cikgu check pakai taspen, live tak ada api. Dia cakap mungkin ada putus dekat mana-mana. Sebab dia pakai kabel 1.5. Dia kata, mana aku tahu wireman tu kata boleh 1.5. Aku cakap okey je lah, murah sikit. Cakap memanglah kau nak murah, dia bagilah 1.5. Patutnya kau kena ikut spek. Sebab wireman patutnya dia kena cakap tak boleh. Kesan dia yang ni. Tapi kalau kau nak juga, kan, lantak kau lah. So ada wireman macam tu. Sebab tu tak boleh. Sebab elektrik dia bahaya, boleh menyebabkan kebakaran. Okey. Habis dah berkaitan dengan apa, tak banyak komponen pun, kan? So DB kamu ada switch utama ni, ada RCCB, ada MCB. Itu je ada dalam papan agihan kamu. Okey. Ada soalan? Sebab nanti lepas daripada papan agihan, barulah cikgu nak cerita macam mana pendawaian itu dilakukan. Daripada DB ni yang keluar banyak-banyak ni. Keluar pergi pada switch, okay, keluar switch lampu, keluar pada soket. Ni yang pendawaian buat ni. Yang keluar-keluar ni. Kan? Contoh, kalau rumah dahulu, macam sekolah kita kan. Kamu nampak tak pendawaian dia? Blok lama, blok utama. Ingat blok utama? Dekat foyer tu,
Okey, boleh bayangkan sekolah sebab lama tak pergi sekolah kan. Sekarang ni kalau kamu pergi sekolah kamu akan terkejut sebab nampak sekolah cantik, baru lepas cat, bersih, tak ada cop kaki langsung. Tapi kalau buka sekolah nanti penuh cop kaki balik dekat dinding sebab dia orang baru cat baru. Cantik sekolah kita. Okey, dekat blok utama. Kau nampak tak pendawaian dia? Perasan tak? Bayangkan. Pasang dekat kelas 3RK tu. 3DK tu. Dia ada switch, ada apa DB kat situ. Wiring dia atas permukaan. Kamu nampak wiring ni kan? Nampak. Blok sekarang yang kamu duduk. Di blok tingkatan 4. Nampak tak wire? Nampak? Tak. Tak. Kan? So dia ada 3 jenis pendawaian. Okey, yang pertama, kalau pendawaian dulu, sekarang tak buat dah. Dulu zaman cikgu belajar dulu memang kita buat pendawaian atas permukaan. Kita dipanggil atas permukaan, kita buat atas permukaan. Okey, dan kamu lihat wire ni nampak sama je. Kamu ada 2 color je wire. Hitam dengan hijau. Betul tak, Kamu Hassan? Pening cikgu dah lama tak buat kan. Mana satu live, mana satu neutral, aku pun tak tahu. Sebab wire dia sama-sama hitam. Dia patutnya live warna lain, hitam warna lain. Tapi dulu, live dengan neutral wire sama sebab cost. So, orang wireman dulu dia tahulah wire ni wire apa, live ke neutral. Tapi cikgu jenis tak, bukan orang dulu. Cikgu dia pakai test pen nak check. Mana satu live, mana satu neutral. Okay, yang dekat bangunan baru tu, yang tempat kamu duduk, dia dalam dinding. Sebelum dia plaster, okay, nanti kamu akan belajar dalam GKT pun ada, dalam AK pun ada, bila kita buat pembinaan, sebelum nak plaster dinding tu, okay, lepas dia naik bata, dia ikat bata, wireman akan datang, dia hack bata tu, dia buat lorong, dia masuk pipe, dia akan masukkan wire. Kemudian plaster tutup. Kan? So tak nampaklah wire. Wire itu berada di dalam dinding. Kalau rosak, kamu kena buat pendawaian conduit. Gunakan pipe. Pasal kan? Kalau rumah kamu pada kan, ada pakai casing kecil tu yang 4 segi, ada yang pakai conduit warna putih batang bulat tu. Itu 3 jenis pendawaian. Cikgu. Okay. Yang dekat dalam bilik staff bawah tangga tu DB tu. Itu main switch dia. Dia papat agian utama tu yang datang daripada TNB. Dia kawal semua. Itu yang 3 fasa punya board. Sebab tu kamu tengok besar. Yang dekat PA system ni bilik-bilik cikgu letak barang tu kan. Yang itu 3 fasa tau. Dia masuk 4 wire ke dalam bangunan, kemudian kat situ baru dia pecahkan kepada tempat-tempat. Dia akan pergi first floor 1, second floor 2, dia akan pergi pecah, dia akan pecah. Itu tempat utama dia. Kalau trip satu bangunan semua tak ada elektrik, biasanya cikgu akan pergi dekat situ. Sebab itu kawal semua. Tapi kalau setakat bawah je tak ada elektrik, cikgu akan pergi dekat kelas 3DK tu. Kalau tingkat 2, dekat bilik intan sebelah tu. So dia dah pecah-pecah. Tapi situ adalah bilik utama dia. Okay, biasa TNB patut kita tak boleh tak barang situ. Dia salah. Sebab pada switching, tempat switching tak boleh. Okay, ada ke soalan? Sebab besok cik nak tengok yang tak ada. J tak ada kan? Faris ada, Faris? Yo, ada. Okay, Joy ada? Ya, cikgu. Okay, Farin? Ada. Haikal ada tadi. Haikal ada kan? Dia tak ada bunyi telefon dia. Irfan Azim? Ada. Okay, kemudian Nas? Ada. Hadi ada Hadi? Ya, cikgu. Okay. Bodam ada, Syawal ada? Ada, cikgu. Okay, Syawal. Zahran ada. Ada. Nation ada, Syed ada, 2 orang tak ada. Okay. Cikgu stop the presentation ni. Rakaman ni cikgu akan share lepas ni untuk kamu tengok balik. So kali ni live dia lain sikit lah. Dia macam real punya Google Meet. Sebab cikgu rakam direct pada Google Meet. Okay. Macam mana? Kita dah record. Stop je. Cikgu stop je. Cikgu stop recording. Stop recording. Okay.